Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada bahagian terakhir, bahagian 4, iaitu berkaitan dengan mengeksperimen hubungan antara kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida separately dengan nilai pH. Okay, so first kita akan tengok dulu macam mana kepekatan ion hidrogen itu affect nilai pH. Okay, so kalau perasan tadi dalam kita punya pengiraan, contohnya dalam contoh 1 dan 2, okay, kalau perasan ni tadi, okay, bila kepekatan ion hidrogen tu tinggi, okay, kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH dia rendah. Okay, dan bila kepekatan ion hidrogen rendah, nilai pH tinggi. Contoh terbaik, contoh 1 dan contoh 2. Tengok macam mana. Okay, kepekatan dalam contoh 1, kepekatan dalam contoh 1 adalah 0.5 mol per desimeter cube. Kita tengok nilai pH dia 0.3. Okay, dalam contoh nombor 2, kepekatan kepekatan ion hidrogen dia 0.01. So if you compare dua ni, ini kepekatan dia rendah, yang ini kepekatannya tinggi. Okey, tengok nilai pH dia. Nilai pH ni lebih tinggi, yang nilai pH ni lebih rendah. Nampak ke tidak? So, dalam eksperimen ini, saya cuma tunjuk contoh 1 dan 2 ni nak tunjukkan dari segi contoh itulah. So, basically dalam eksperimen ini, mana eksperimen tu pada muka surat 146. Okay, dia membuat eksperimen untuk mengkaji itulah kepekatan ion hidrogen tu dengan nilai pH. So basically kita ada 3 different beakers, okay, dengan jenis asid yang sama sebab dia guna asid hidroklorik. Bezanya kat sini adalah kepekatan asid hidroklorik itu. Ni semua adalah asid hidroklorik. Semua ni asid hidroklorik. Okay, so beaker yang pertama kita ada 0.1 mol per decimeter cube asid hidroklorik. Yang kedua saya tak tulis unit sebab tak muat, 0.01. Yang ketiga 0.001. So dari segi kepekatan, beaker yang pertama kepekatan paling tinggi lah, dan beaker yang ketiga adalah kepekatan asid atau ion hidrogen tu paling rendah. Okay, so then dia tuang, basically dia tuang 20 cm3 asid hidroklorik dalam setiap satu beaker tu dengan kepekatan yang berbeza lah. Okay, lepas tu dia ambil meter pH. Okay, meter pH ni apa benda? Okay, saya tunjuk satu video berkaitan dengan meter pH, sebahagian daripada video tu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penunjuk pH yang ada dalam makmal sekolah saya adalah pH meter. Okey, pH meter ni, okay, so ini adalah meter pH. pH meter tu is in English lah. So meter pH adalah dalam bahasa Melayu. So meter pH ini kalau kita dah lama tak guna, dia kita tak akan dapat baca, bila kita on nilai pH kat situ mungkin jadi 6 point something atau 8 point something. Dia tak jadi 7, whereas it should be 7 lah bila dia tak digunakan atau dalam tak dicelup dalam apa-apa larutan lain kan. So apa yang kita perlu buat first adalah celup dalam buffer solution, which is what I did. Dalam beaker ni, kalau anda nampak beaker ni, ia adalah satu buffer solution yang saya tuang daripada botol ini. Nanti saya tunjuk dalam video ni juga. So bila kita masukkan meter pH tu dalam buffer solution tu, pH tu akan kembali kepada 7 atau 7.1 lah. Tengok accuracy of meter pH kita tu. Kena calibrate maksudnya kita nak kembalikan, kita kena pastikan pH pada pH meter ni asal dia adalah 7 ataupun sometimes it becomes 7.1 lah.
Okay, so untuk calibrate tu biasanya kita akan guna benda ni, iaitu buffer solution. So kita kena celup lah. So ini sebenarnya saya dah celup ni, that's why dia dah kembali ke 7.1 gitu. There. So now is 7.0. Okay, so ini adalah so saya tak tahu lah nampak ke tak tu, macam tak apa clear. Okay, so itu je lah berkaitan dengan meter pH. Okay, so basically ambil that meter pH tu, celup sahaja dalam setiap bika tu lah. Tapi before, macam bila you guna dalam satu bika, dah celup meter pH tu, you bilas dengan air suling, baru masukkan ke dalam bika yang kedua, because it's of different kepekatan. So bila you celupkan meter pH tu, automatically meter pH tu will give you a reading. So reading itu adalah nilai pH nya lah. So kita masukkan nilai pH itu dalam kotak ni lah. Contohnya ini A, B, C lah. Okay, before ke situ, kalau perasan dalam jadual ni dia ada kepekatan asid hidroklorik 0.1 mol per desimeter cube, 0.01 mol per desimeter cube, 0.001 mol per desimeter cube. Dan dia tanya what is the kepekatan of ion hydrogen. So since asid hidroklorik ni kalau dia mengion, dia jadi ion hidrogen dan ion klorida. So kalau kita tengok nisbah di sini, okay, 1 mol, dia tak tulis ni 1 mol asid hidroklorik mengion menghasilkan 1 mol ion hidrogen dan 1 mol ion klorida. So kalau 0.1 mol per desimeter cube asid hidroklorik, dia akan mengion kepada 0.1 mol ion hidrogen dan 0.1 mol ion klorida. It's not tambah 2 tu tau. Kita tengok dengan nisbah. So dari segi kepekatan ion hidrogen, it will follow kepekatan asid hidroklorik itu. Sebab asid hidroklorik adalah asid monoprotik. Satu molekul asid hidroklorik mengion kepada 1 mol ion hidrogen. So sebab tu it follows. Kalau kita guna asid sulfuric, then it will be different. Okay. Sebab asid sulfuric is a diprotic acid. So itu ada dalam video yang sebelum ini, boleh tengok. So daripada situ, so kita tengoklah rekodkan nilai A, B, C untuk nilai pH. So kita akan expect nilai A adalah paling rendah lah. Okay, sebabnya kita sebut tadi, bila kepekatan ion hidrogen, mana dia? Kepekatan ion hidrogen paling tinggi, nilai pH adalah paling rendah. Since 0.1 mol per desimeter cube kepekatan ion hidrogen paling tinggi, so nilai pH dia akan jadi paling rendah. Okey. So apa ni, kita tengok dulu video macam mana eksperimen ini dijalankan. Okey. Okey. Video ni sebenarnya dihasilkan oleh guru kimia Perak. Okey. Dia buat satu contoh, lepas tu kita boleh repeat lah. So saya, kalau you buka, klik kat sini, kalau saya klik kat sini, kita akan sampai kepada YouTube video dia. Okay, saya akan mute kan, sebab saya nak terangkan sementara video ni ditunjukkan. Dan saya akan slow down kan sikit dia punya speed. Okay. Okay, so boleh subscribe juga kepada My Chem Lab Perak ni. Ni. Okay, sebab ini semua berkaitan dengan eksperimen saja yang dibuat oleh guru-guru Perak. So saya sebenarnya terlibat juga, cuma bukan yang ni. Okay. Kalau perasan dalam video ni, dia guna 0.1, laju sangat video ni saya rasa. Okay, menggunakan asid hidroklorik, dia kata 0.1 M besar. Okay, M besar tu sebenarnya menunjukkan mol per decimeter cube juga. M besar tu is the simpler way of writing it, cuma kita tak guna dalam SPM. Okay, so kita masih guna 0.1 mol di M negatif 3. So kita jangan guna M lah, tapi M means mol per decimeter cube. Okay, so dia ada dua larutan berbeza. Satu tu 0.1 mol per decimeter cube asid hidroklorik.
Yang kedua adalah 0.01 mol per decimeter cube asid hidroklorik. So dia guna beaker lah. Okey. Kenapa dia ada silinder penyukat? Sebab dia nak sukat nanti 20 cm cube tu. Nanti dia akan tunjuk. Okey. Okey, so dia cikgu ni dia sedang sukat 20 cm cube asid hidroklorik 0.1 mol per decimeter cube. Okey. Lepas tu dia tuangkan ke dalam beaker. Okey. Lepas tu dia guna meter pH. Saya tak tahu lah kalau you go directly dekat your kalau you buka this video sendiri, maybe you nampak 2.3 nilai dia pH tu. So dia punya meter pH macam ni lah, warna hijau kan. Saya punya hari tu warna merah. So dia just celup sahaja dan dia boleh dapatkan bacaan, tak perlu buat apa-apa. Okay, so then dia akan ulang. Okay, dia akan bilas dulu meter pH ni. Lepas tu dia ulanglah eksperimen ini untuk beaker yang kedua, iaitu asid hidroklorik 0.01 mol per decimeter cube. Okay, so dia memang dah tulis kat bawah tu kan, kena ulang. Okay. So macam tu lah eksperimen itu dibuat. Okay, so then kita dapatlah satu bacaan. So kita tulis lah, kita ulang. Okay, itu untuk asid. Untuk alkali, macam mana untuk alkali? Alkali, kita buat eksperimen yang sama, cuma sekarang ni kita menggunakan larutan natrium hidroksida. Dan kali ini, kalau kita fikir, sebenarnya untuk alkali, apabila kepekatan ion hidroksida itu tinggi, nilai pH dia juga tinggi. Yang ini berkadar terus. Kalau perasan lah, yang ini berkadar terus. Okey. Kalau kepekatan ion hidroksida tu rendah, nilai pH-nya juga rendah. So method of experiment tu masih sama. Kita ada 3 beaker berbeza. Okey. Cuma sekarang kita letak larutan natrium hidroksida. Okey, saya macam nak laju sebab ni dah 12 minit. Okey, so larutan natrium hidroksida 0.1 mol per decimeter cube masuk sini. 0.01 mol per decimeter cube masuk dalam beaker kedua, dan 0.001 mol per decimeter cube masuk dalam beaker ketiga. Sama juga isi padu. So each one 20 cm cube. Lepas tu guna meter pH, masukkan meter pH dalam beaker tu. Okey. So macam tu lah eksperimen dia. Lepas tu you recordkan nilai pH itu ke dalam buku laporan tu. So you akan dapat bahawa beaker yang pertama tu nilai pH dia paling tinggi sebab kepekatan ion hidroksida dia paling tinggi. Beaker yang terakhir nilai pH akan jadi paling rendah sebab kepekatan ion hidroksida dia paling rendah. Okey, sekian saja video kali ini. Sekian, terima kasih.